rumah juga turut musnah dan tidak lagi boleh diduduki. Maka isteri saya dia ceritakan ketika itu mereka dalam keadaan kelam kabut tetapi sudah siap berpakaian. Muslimat di bumi Palestin bila berlaku peperangan mereka akan pakai siap-siap segala pakaian mereka yang menutup aurat supaya kalau mereka mati syahid dibawa ke hospital mati syahid dalam keadaan menutup aurat. Jadi mereka ini dia keluar bawa bersama-sama dengannya bayi saya yang berusia 1 tahun setengah yang namanya Ibrahim Al-Khalil. Bila mana nak bawa keluar daripada rumah, tiba-tiba para pemuda datang ambil bayi daripada pangkuan isteri saya dan dibawa ke tempat lain yang lebih selamat. Isteri saya tarik anak-anak saya yang umurnya 5 tahun namanya Haura dan juga Qamar yang berusia 4 tahun keluar daripada rumah. Bila mana mereka keluar daripada rumah, mereka dapati jalan raya dipenuhi dengan batang tubuh manusia yang telah berkecai, tangan-tangan, kaki-kaki yang terputus. Dan jumlah syuhada ketika itu yang terkorban adalah seramai 11 orang. Mereka pindah pula duduk ke satu rumah yang lain, tiba-tiba kawasan tersebut diarahkan untuk dikosongkan oleh Zionis Israel. Kawasan sebelah utara Gaza dan juga kawasan sebelah bandar Gaza. Yang mana Gaza ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau petanya memanjang seperti ini, utara sampai ke selatan ni panjangnya hanyalah 40 km sahaja. Lebarnya 9 km. Maksudnya kawasan yang sedang dipertahankan oleh orang Islam ketika ini yang mewakili 1 bilion umat Islam yang ada di seluruh dunia, luasannya hanyalah 360 km persegi saja. Jadi mereka dihalau daripada kawasan utara dan juga bandar Gaza pergi ke kawasan selatan yang kononnya lebih selamat. Isteri saya dia berhubung dengan saya, dia maklumkan saya nak minta izin nak gunakan kenderaan kita yang ada di bumi Gaza ini untuk kami berpindah ke tempat yang lebih selamat. Saya sebutkan kepada dia, wahai isteriku, datuk engkau adalah seorang asyahid, suami engkau adalah seorang asyahid, adik engkau adalah seorang asyahid. Aku haramkan engkau untuk ambil kenderaan kita untuk kau berpindah daripada tempat-tempat yang engkau duduki untuk kau pergi ke tempat yang lebih selamat. Maka isteri saya pun dia senyap. Esok dia balas mesej saya. Dia kata kepada saya, alhamdulillah semalam kami telah bermesyuarat dan kami telah membaca 30 juzuk Al-Quran. Allah campakkan ke dalam hati kami ketenangan. Aku berjanji kepada engkau wahai suamiku, kalaupun rumah-rumah ini dibom di atas kepala-kepala kami, kami tidak akan meninggalkannya. Maka saya pun tanya kepada isteri, adakah perlu untuk saya balik ke Gaza ketika ini? Dimaklumkan kepada saya, dia kata kalau kau balik ke Gaza dalam keadaan tidak ada elektrik, tidak ada internet, kau tidak akan mampu untuk berbuat apa-apa melainkan menjaga kami 8 beranak. Sebaiknya kau duduk di bumi Malaysia, tiup semangat ke dalam orang yang nak menyokong Palestin, kutip doa-doa mereka, kutip sumbangan-sumbangan mereka. Dengan itu kau akan dapat menyampaikan sumbangan dan membantu seluruh rakyat Palestin yang sedang menderita pada hari ini. Sedangkan kami, wahai suamiku, kau maafkan segala kesilapan-kesilapan aku yang lalu dan insya-Allah Allah akan menjaga kami. Kalau tidak ada rezeki untuk kita bertemu lagi di dunia, kita akan bertemu dan berkumpul di syurga sana. Ketika itu saya tinggalkan isteri saya. Saya berhubung dengan dia hari Khamis yang lepas dan tidak mendapat jawapan selama hampir 9 hari. Tak tahu dia hidup ke, tak hidup ke, ada di mana, anak-anak hidup ke, tak hidup ke. Sampailah alhamdulillah pada 11 malam, sekitar jam 1 pagi, saya dapat gambar 2 orang anak saya, Qamar dan Haura. Yang mana rupa-rupanya mereka dengan sebab seluruh kawasan sebelah bandar Gaza itu dibom setiap hari. Tidak ada orang yang duduk lagi di sana. Dan dengan sebab rumah yang diduduki oleh mereka, rumah keluarga sebelah isteri saya ni dah hampir 100 orang yang ada kat situ. Dalam keadaan satu hari beberapa keping roti saja mereka boleh dapatkan. Dalam keadaan kalau mereka nak dapat air bersih untuk bagi anak kecil hilang dahaga, mereka perlu beratur berjam-jam lamanya. Maka isteri saya dia buat satu keputusan, dia kata aku nak berpindah ke rumah orang lain supaya aku boleh bertumpang teduh di sana bersama-sama dengan 6 orang anak kami ini, dan biarlah keluarga kami di sini supaya mereka boleh menjaga sesama mereka dalam keadaan tidak ada makanan dan tidak ada air bersih, tidak ada gas untuk memasak. Jadi saya berhubung sekali lagi dengan mereka. Alhamdulillah kita dapat buat video call semua. Keadaan di sebelah selatan ni sedikit baik nak dibandingkan dengan keadaan di sebelah utara Gaza dan juga bandar Gaza. Mereka maklumkan bahawa mereka keluar daripada jalan-jalan maut sampai ke bumi Khan Yunis tersebut. Mereka berjalan 5-6 km jalan kaki sama-sama dengan 3 orang anak yang kecil, didukung bergilir-gilir bersama dengan ribuan penduduk Gaza lain yang dihalau keluar daripada rumah-rumah mereka. Mereka nampak Zionis Israel
yang jaga sepanjang jalan di belakang benteng-benteng pasir mereka, mengejek orang-orang Palestin yang dipaksa untuk meninggalkan rumah-rumah mereka. Siap-siap dipanggil pemuda-pemuda, ditanya kepada dia, kau ni nak mana, apa yang kau buat? Bila pemuda ni dah takut, dia suruh tanggalkan baju, nak tengok kawan ni ada senjata ataupun tidak. Maka dia halau semula, dia kata, dah belah, pergilah, teruskan perjalanan kau, pergilah ke tempat-tempat yang kau nak pergi tersebut. Dan ketika itu isteri saya dimaklumkan bahawa kebetulan mereka ini, bila mana mereka lalu satu kawasan nama dia Wadi Gaza, kawasan di belakang mereka dibom. Dan bila dia lepas kawasan ke depan sikit, 1 kilometer daripada Wadi Gaza, kawasan sebelah depan mereka juga dibom. Jadi mereka ni alhamdulillah Allah takdirkan berada di tengah-tengah. Mortar serang sebelah sini, mortar serang sebelah sini, tetapi mereka hidup dan masih lagi hidup sehingga ke waktu ini bersama-sama dengan anak-anak saya. Yang kita nak ceritakan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini ialah di mana posisi kita. Di mana kita sebagai orang Islam, apa yang kita boleh lakukan dan adakah apa yang kita lakukan setakat ini, itu saja yang boleh kita lakukan. Kalau kita dengan sedikit sumbangan kita, yang kita rasa macam dah banyak kita bagi. Kalau kita dengan sedikit doa kita yang kita selitkan di dalam sembahyang-sembahyang fardu kita. Kalau kita dengan sedikit solidariti yang kita tunjukkan, kita tunggu hari Jumaat baru boleh kumpulkan ramai orang supaya nampak ramai orang sedang bersama-sama dengan perjuangan Palestin. Kalau kita dengan rasa kita, dengan sebaran kita, perkongsian kita di media sosial itu, kita rasakan sudah cukup, saya rasa sangat-sangat tidak cukup lagi apa yang kita lakukan. Hari ini lebih daripada 12,000 orang yang telah mati syahid. Pertama kali dalam sejarah Palestin seramai itu orang dibunuh dalam masa 1 bulan. Daripada awal 1948 berlakunya isu Palestin. Hari ini puluhan ribu rakyat sedang lari daripada negara-negara mereka, daripada wilayah-wilayah mereka pergi ke wilayah-wilayah yang lain.